Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah kita pada malam ini menggunakan kitab Masalah Imam dan juga Makmum. Kita sambung muka surat 28, masalah 47. Muka surat 28, masalah 47. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala 47. Imam atau seorang solat. Imam atau seorang solat bersendirian, kemudian syak pada membaca Fatihah di dalam i'tidal. Itu masalah 47. Sama ada kita jadi imam ataupun kita solat seorang diri, selepas kita sami Allahu liman hamidah dalam i'tidal tu, sebelum kita sujud kita syak tadi kita baca Fatihah ataupun tidak. Itu masalah dia. Baik, jika syak imam atau orang yang salat bersendirian, makmum tak masuklah, makmum tak masuk cerita sini. Sebab makmum dia mengikut imam. Kalau kita di imam ataupun salat seorang diri, kita syak di dalam i'tidal. Syak masalah apa? Syak pada bacaan Fatihahnya. Masa kita i'tidal, kita syak baca ataupun tidak Fatihah, maka dia tidak berdiri membacanya. Bila dia syak, sepatutnya dia kena baca. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, syak dalam solat dia kena ambil yang yakin. Bila kita syak, sebelum dia berdiri kita dah sebut syak 2 atau 3, maka yang yakin 2 lah. Kita syak lah ni kita 2 ataupun 3. Nah, maka kita ambil yang yakin 2. Sebab kita syak 2 dan 3. Kalau kita syak 3 dan 4, kita ambil yang yakin 3 lah. 4 tu yang syak lah. 3 tak syak dah. Cuma 4 ke 3? 4 ke 3. Ambil yang 3. Dia kena ambil yang yakin. Bila syak dia ambil yakin. Baik, bila kita syak baca Fatihah ataupun tidak, akhirnya tidak. Nah, maknanya hak tidak itulah yang yakin. Hak baca tu yang duk syak, baca kedak. Dak tu tak syak dah. Tapi baca tu adakah kita baca ataupun tidak, maka kira tak baca. Kaedah ni tu. Maka bila kita tak baca, kita berdiri terus baca Fatihah. Baca Fatihah, kemudian kita rukuk semula dan i'tidal semula. Itu sepatutnya kita buat. Tapi di sini dia kata apa? Maka dia manusia ni ia tu benda, bahasa Melayu lah, aku ngaji sikit-sikit. Maka dia tidak berdiri membacanya. Patut dia berdiri baca Fatihah, kemudian rukuk dan i'tidal semula, patut itu. Tapi dia tidak berdiri membacanya Fatihah. Bahkan dia terus turun sujud. Dalam dia syak, dia masa i'tidal baca Fatihah ataupun tidak, terus dia nak turun sujud. On the way, sini kita apa? On the way tak? On the way, no? Dalam perjalanan
untuk turun sujud tu dalam perjalanan tu. Baik, kemudian ia teringat sebelum hampir kepada sujud, on the way dia nak sujud tu, dia teringat bahawa ia telah pun membaca Fatihah. Masa dia iktidal, dia syak, aku baca Fatihah ataupun belum, sepatutnya dia baca lah. Dan dia rukuk semula dan iktidal semula. Saya ulang banyak kali bagi faham. Tetapi dia tak buat yang sepatutnya. Dia pergi nak rukuk, on the way nak sujud. On the way dia nak sujud, sebelum sampai ke tempat sujud, dia teringat balik dia dah baca. Bagi dia ingatlah macam mana cara dia ingat tu terpulang pada dia lah. Dia saja yang tahu, kita tak tahu. Baik, dia teringat balik dia dah baca Fatihah. Okey, kalau jadi macam tu macam mana? Maka adakah dikira turunnya kepada sujud serta syaknya? Adakah dia turun nak sujud tadi waktu berserta dengan syak dia baca ataupun tidak Fatihah, dan turun nak sujud itu? Boleh memadai daripada turun sujud solatnya. Boleh pakai. Bila dia on the way nak turun, tiba-tiba baca dah, dia pun terus sujud. Adakah boleh dipakai turun sujud dia dalam keadaan syak itu? Dia ingat di tengah jalan, dia pun terus sujud. Adakah dipakai? Maksud dia adakah sah solat di situ? Itu masalah dia. Baik. Dan tidak kosak dengannya akan yang lainnya. Dia kosak nak sujud lah. Bukan kosak nak bakal, dia kosak nak sujud. Tapi on the way itu dia ingat. Baik, atau wajib atasnya beriktidal dan turun semula, ataupun dia kena, bila dia ingat dia kena bangun semula iktidal. On the way tadi, on the way nak sujud, sebelum sampai tempat sujud dia teringat dia dah baca, dah confirm dah. Adakah dia boleh terus sujud, ataupun dia kena patah balik iktidal, sujud mula? Faham tak? Lama tak nampak noh. Gimana balik Bangla. Baik. Okey, itu masalah dia. Okey, buat menjawabnya, jawapannya. Nah, jawapannya. Perbuatan itu haram hukumnya. Jangan buat. Kita bila kita syak tak boleh. Bila kita syak, kita kena patah balik tempat kita syak, buat. Kalau kita pergi terus juga, tiba-tiba jadi yakin balik, tak pakai, dikira haram. Tak pakai. Nah, jangan buat macam tu. Sebab tu bila solat syak sahaja, pakai yang sebelum. Kalau syak baca ke tak baca, kira tak baca. Syak 2 ke 3, kira 2. Syak baca ke tak baca, kira tak baca. Syak rukuk ke tak, kira tak rukuk. Macam tu. Bila syak tak boleh duk pergi terus. Bila kita terus, lagi kita ingat balik, aku dah baca dah rukuk dah, alhamdulillah. Tak boleh alhamdulillah, tak sah dah. Haram. Sebab tadi masa dia turun, sebelum dia yakin dia dalam keadaan syak, dia buat juga benda syak, tak boleh. Dalam solat tak boleh, dalam hukum tak solat pun kita tak boleh buat benda syak. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, boleh ni daging babi ke ayam? Daging ayam boleh. Boleh Nabi. Duk syak ni babi ke ayam? Babi ke ayam? Kira babi lah. Selamat. Kalau kira ayam tak boleh. Nah, dalam syak boleh. Bini aku kedok ni. Bini pula dah. Macam mana? Ni bini aku kedok ni. Kira tak bini ya? Hak selamat. Nah, bukan kata dalam solat aja. Tapi dalam solat lebih-lebih lagi lah. Pastikan kalau kita syak, kena buat semula apa yang kita syak. Jangan duk teruskan. Kalau kita teruskan, lepas tu kita jadi yakin balik, tak pakai dah. Nah, tak pakai dah. Kerana melakukannya dalam keadaan syak, itu yang haram. Sebab itulah kita kena mengaji. Bila kita mengaji, kita tahu lepas ni. Sebelum-sebelum ni mungkin kita buat, mungkin kita pernah buat macam tu. Kita syak, jalanlah, malah aku nak baca. Bila turun, ingat, alhamdulillah, kita tak tahu. Malah ni dah tahu dah, tak boleh buat lepas ni. Nah, apa yang kita buat sebelum kita belajar, dimaaf pada syarat. Syarat dia wajib kita belajar. Tapi bab dia tak sampai lagi, tengah duk belajar, bab dia tak sampai lagi, kita buat salah. Bila sampai bab dia, kita ingat balik, dulu aku buat, dulu tu dimaaf pada syarat. Sebab kita dah belajar. Yang tak boleh kita buat dan tak pernah nak belajar, maka Allah tak akan terima amalan yang dibuat tanpa belajar. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan. Dan perbuatan yang haram itu jauh ia daripada dikira, tak kira dengannya daripada wajib kembali kepada iktidal
Tak perlu balik pun. Sebab dia memang tak boleh balik dah, perbuatan dia tu haram. Kerana tujuan sujud daripadanya. Sebab dia memang nak sujud dah. Nak sujud tu. Dan jika ia teringat bacaan Fatihah itu selepas daripada hampir kepada sujud. Hak tadi on the way. Hak ni setelah hampir kepada sujud. Dahi dia nak letak dah di atas sajadah dia tu. Masa tu dia ingat. Mana nak sampai sikit, nak sampai dah tu. Dia ingat balik, dia dah baca Fatihah. Hak ni nescaya batal lah solatnya. Hak ni batal tu. Seperti mana jika ia bangun dengan sengaja dan sampai ia kepada hampir kepada qiyam, kemudian kembali ia kepada tasyahud awal, nescaya batal lah solatnya. Macam kita kita sepatutnya duduk tahiyat awal. Solat apa-apa pula. Yang bukan dua lah, yang tiga ke atas, 3 dan 4. Hak dua memang tidak ada tahiyat awal. Patut kita duduk, tapi kita terlupa, kita pun bangun. Bila kita bangun melepasi tahap rukuk dah, hampir-hampir kepada qiyam, kita teringat. Ataupun kita dah berdiri tegak dah, hak tu memang tak boleh lah. Hampir-hampir pada qiyam kita ingat, kita pergi turun balik. Dia kata batal solat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, samalah bila sujud tadi, hampir-hampir dahi mencecah kepada sajadah dia, tiba-tiba dia ingat balik, batal solat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu masalah 47. Iktibar dia, jangan teruskan solat dalam apa keadaan sekalipun. Kalau kita syok, patah balik tempat kita syok, buat mula. Jangan lupa, selesai 47. 48. Makmum tidak dapat sujud atas bumi. Bumi maksud tempat sujud lah. Bersama imam. Bila imam sujud, dia tak boleh nak sujud. Sebab apa? Kerana kesesakan manusia pada solat Jumaat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia bagi contoh solat Jumaat. Sebab yang sesak pun solat Jumaat. Solat lain tak sesak. Solat fardu zuhur biasa tak sesak. Solat asar biasa tak sesak. Solat yang sesak ni Jumaat. Lepas tu solat hari raya sesak juga ustaz. Memang sesak. Tak pakai itu sunat. Ada masalah sunat kalau kita batal pun tak apa, tak payah qada. Sebab dia sunat kan. Sunat Aidilfitri, sunat Aidilfitri memang penuh orang balik kampung raya. Kalau dia silap pun tak ada masalah, bukan wajib pun. Hak ni solat Jumaat. Dia nak qada pun tak boleh sebab dia bukannya jenis solat seorang. Dia solat berjamaah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, berjamaah tu wajib. Hak lain dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Lain pada Jumaat. Fardu kifayah hak 5 waktu lain pada Jumaat. Fardu kifayah ala mazhabi Syafi'i. Tapi Jumaat dia wajib berjamaah, bukan fardu ain, bukan fardu kifayah lagi dah. Wajib berjamaah ke atas orang-orang yang layak untuk solat Jumaat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka dia sesak. Sesak. Masjid kita di Malaysia pun sesak. Kalau Masjid Haram, Masjid Nabawi lagilah sesaknya. Baik, macam mana berlaku kalau kita tak boleh sujud dengan imam tu sebab sesak? Baik, apabila dihalangi dengan kesesakan dengan orang ramai pada solat Jumaat, dihalangi daripada sujud di atas bumi, tak boleh nak sujud serta imam sujud dah, kita tak boleh nak turun pada rakaat yang pertama. Imam sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah, tak apa lagi. Bila imam Allahu akbar sujud tu, dia tak ada masalah, dia depan dia tak ada apa, tu imam tidak akan sesak, solatlah apa pun. Yang sesak kita makmum di belakang. Imam dah sujud, kita nak turun tak boleh. Sebab sesaknya makmum yang ramai. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan kalau boleh ia sujud di atas belakang manusia, maka hendaklah ia sujud. Kalau boleh kita sujud atas belakang sahabat hak depan kita tu, hendaklah kita sujud di atas belakang mereka. Dan boleh juga ia sujud atas tangan dan kaki. Hak jemaah belah depan dia tak ada masalah. Imam tak ada masalah. Jemaah depan pun tak ada masalah sebab depan mereka tak ada apa. Cuma hak depan imam je tak ada masalah tu, imam tak sesak seorang lah. Kita hak nombor 2. Hak nombor 2, nombor 3 ke atas. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka contoh kita duduk di saf yang kedua. Di imam sujud, saf pertama pun sujud, kita hak kedua ni nak sujud, payah.
Kalau boleh kita sujud atas belakang saf depan, kita sujud atas belakang di bawah. Nah, kalau ada sedikit ruang ke belakang, kalau kita sujud kena atas kaki dia. Dia sedang sujud, kena atas kaki dia, kena atas ni. Tak boleh nak elok, tak boleh nak kekok ke belakang. Tahu kekok? Bahasa kekok tahu? Nak pula perut besar memang tak boleh pergi kan. Berlagak dengan paha perut. Oh, tak boleh pergi. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi yang boleh lepas atas kaki member sebelah. Atas kaki lah. Ataupun atas jubah dia. Atas jubah lah. Tak ada masalah. Sebab jubah dia bukan kita pakai. Bila kita sujud atas jubah dia, bila kita bergerak jubah dia tidak ikut kita, ikut tuan dia. Tak ada masalah. Yang tak boleh kita sujud di atas kain yang ikut kita. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ni saya buat macam ni. Tiba-tiba nak sujud, duduk depan Pak dah. Sujud atas ni, nanti saya bangun, ni ikut saya. Kata ikut. Ikut lah. Tak ikut. Apa dia, misteri Nusantara. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Jadi, sama ada kita sujud di atas makmum yang depan kita, ataupun kita boleh ejah tarik sikit, tak kena atas belakang dia, kena atas kaki ke, ataupun kena atas jubah hak lebih. Kalau boleh kita sujud, maka kena sujud macam tu. Kena sujud. Nah, ingat tu, kena sujud. Baik. Dengan syarat, sujud tu dengan syarat bahawa ia boleh melakukannya dengan kelakuan secara sujud lah. Apa dia kelakuan sujud? Iaitu dengan bahawa adalah ia atas tempat yang tinggi, dengan sekira apabila ia sujud terangkatlah punggung dia. Bila tu sujud, punggung naik atas, tu sujud. Kalau sujud punggung duduk bawah, orang tak ingin sujud tu. Kecuali sujud atas kerusi tu uzur hak lain kita. Dia solat atas kerusi, dia rukuk macam tu, sujud turun bawah sikit, punggung duduk bawah juga. Sujud hak biasa, punggung nak duduk atas, kepala turun bawah, punggung duduk atas. Tu sujud. Tu kelakuan sujud. Nah, tak ada orang sujud punggung dengan muka sama, ada. Tu kan sujud tu tidak. Faham? Tapi boleh buat Cik Nasir boleh buat. Muka Cik Nasir dengan punggung sama. Tak boleh. Hak boleh buat seorang siapa dia? Bruce Lee. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab perut dia rapat, dia boleh buat. Kita perut besar tak boleh. Nah, baik. Punggung dia ke atas dan kepalanya rendah menjunang. Mana mesti kepala rendah daripada punggung, itulah sujud. Kalau kita boleh sujud atas belakang dia sikit saja, punggung kita duduk bawah, tu tak nama sujud. Mana kita nak turun bawah, punggung duduk atas, kepala menjunang ke bawah, itulah sujud. Itu syarat dia. Kalau tak boleh macam tu, tak payah sujud lah. Baik. Menjunang ke bawah, dan apabila ia boleh sujud seperti demikian tetapi ia tidak sujud, maka ia termasuk orang yang takhalluf tanpa uzur. Tak boleh. Maknanya kalau kita boleh sujud sama ada atas belakang ataupun atas kaki, dengan keadaan punggung kita atas daripada kepala, tu nama dia boleh sujud, maka kita kena sujud. Kalau kita duduk tunggu juga tak sujud, maka kita telah melakukan takhalluf. Takhalluf artinya ditinggalkan oleh imam bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Tak boleh. Batal solat kita. Maka kena sujud bila punggung boleh duduk atas pada kepala kita. Nah, wajib sujud. Tak boleh kita tidak sujud. Baik, dan jika tidak boleh juga sujud atas bumi dan atas belakang orang. Ini tak boleh. Ini kita tak, tadi kita boleh, wajib sujud. Kalau tidak, tak boleh. Mana kita tidak diberi keuzuran syar'i untuk ditinggalkan oleh imam. Yang ni kita tak boleh. Kalau sujud pun takat sikit sahaja, kena atas belakang dia. Jadi punggung kita duduk bawah juga. Tak boleh. Dan jika tidak boleh juga sujud atas bumi dan atas belakang orang, maka mengikut kaul sahih, pendapat yang sahih, ia bolehlah tunggu sehingga hilang kesesakan. Jadi kita relax sat. Tidak sat, tak apa panjang pun nak. Macam mana sebab kita tak boleh nak turun. Nah, tunggu sehingga hilang kesesakan dan jangan ia sujud. Tak boleh sujud. Dan apabila boleh sujud, lepas kita tunggu agak bila dah boleh, barulah kita sujud. Maka sujudlah dia. Dan apabila selesai dia daripada sujud, maka kedudukannya serta imamnya ada 4 hal dalam keronggan keadaan, iaitu hal tu bahasa Arab. Nah, kaifa haluka. Hal tu keadaan, bagaimana keadaan kamu, apa khabarlah kalau kita jemah. Hal tu bahasa Arab. Bahasa Melayu keadaan.
Bila kita mengaji dengan Tok Guru, bila sampai pada tajuk al-hal dalam ilmu nahwu. Nah, dia antara isim-isim yang mansub ialah al-hal, hal. Safara Muhammadun ataupun zahaba Muhammadun ilal madrasah rakibas sayyarah. Muhammad pergi ke sekolah rakibas sayyarah, hal keadaan dia menaiki kereta. Hal keadaan. Tok Guru akan kata hal keadaan. Dia guna satu bahasa Arab, dia guna satu bahasa Melayu. Hal, bahasa keadaan sama. Mula start sama lah. Tu je sih. Baik, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Nak bagi tahu keadaan hal itu bukan bahasa kita. Mungkin sebelum daripada ni kita ada rasa hal tu bahasa kita, no. Hal bahasa Arab. Bahasa kita keadaan. Baik, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati, dia ada 4 keadaan. Nak tengok satu-satu. Satu, jika makmum itu dapati imamnya pada rakaat yang kedua, maka hendaklah ia makmum membaca Fatihah sertanya dan rukuk. Dan jika imam itu rukuk sebelum makmum sempurnakan bacaan Fatihahnya, maka ia mendapat hukum masbuk mengikut kaulian asah yang paling sahih. Maka bolehlah ia memotongkan, yakni memberhentikan Fatihahnya dan terus rukuk serta imamnya, dan gugurlah bacaan yang baki itu daripadanya. Hak ni biasa. Biasa. Nah, kita dah tadi duk tunggu, tiba-tiba boleh ada ruang kita pun sujud. Masa kita sujud, imam baca Fatihah. Nah, ihdinas siratal mustaqim, kita baru nak mula boleh turun. Sujud yang pertama. Kemudian imam elok kita Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, dia waladdallin, aminah. Kita berduduk antara dua sujud. Nah, kita sujud pula yang kedua, Allahu Akbar, dia bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Contoh. Elok kita bangun Allahu Akbar, berdiri, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak? Ataupun kita sempat bismillahirrahmanirrahim, dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sempat, bermakna kita dikira masbuk di rakaat yang kedua. Potonglah bacaan Fatihah macam kita duk ngaji hak lepas-lepas dah. Tak ada masalah, hak ni hak biasa saja. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan sesiapa cuba menghabiskan Fatihah di rakaat yang kedua. Bila sudah bangun itu, imam sudah nak rukuk ataupun dia baca Fatihah separuh saja, imam rukuk, jangan dia habiskan Fatihah dia. Sebab ada dalam kalangan kita dia habiskan, sebab bagi dia bila dah rakaat kedua ni muafiq, dikira muafiq. Bila muafiq, hukum dia wajib menghabiskan Fatihah dan diberi uzur syar'i untuk ditinggalkan oleh imam sehingga 3 rukun yang panjang. Maka dia pun habiskan Fatihah dia. Imam iktidal sami Allahu liman hamidah, dia duk baca lagi, batal solat. Jangan dihabiskan Fatihah. Nah, sebab kita kata tadi dapat hak kamu, ni hak kedua dah, tak kira masbuk dah. Muafiq lah. Tidak, masbuk di rakaat yang kedua. Hak inilah banyak orang tergelincir kalau dia tak mengaji betul-betul dan teliti betul-betul solat jamaah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka dia jadi masbuk di rakaat yang kedua. Hak pertama tadi muafiq, tak ada masalah. Yang kedua tu dia masbuk, maka dia tak boleh habiskan Fatihah, dia wajib memberhenti dan ikut imam. Selesai. Kalau macam tu, okey. Mana kita tak lama ditinggalkan oleh imam, kita sempat juga sebelum dia rukuk, cuma kita tak sempat habiskan Fatihah, ataupun kita tak sempat baca langsung, kita rukuk saja, kita sempat dengan rukuk, tak ada masalah. Masalah nombor 1 clear. Tak ada masalah. Masalah nombor 2. Jika makmum itu dapati imamnya di dalam rukuk rakaat yang kedua, hak ni imam rukuk. Nah, maka mengikut kaul yang asah, yang asah ni paling sahih, bahawasanya gugurlah bacaan Fatihahnya kerana ia tidak sempat mendapat bacaan Fatihah. Hak ni memang tak sempat langsung, dia bangun daripada sujud yang kedua dia tadi, Allahu Akbar tu, imam rukuk, dia pun rukuk. Tak sempat langsung baca Fatihah. Kemudian mengikut zahir pendapat ulama, ia dikira memperolehi rakaat yang kedua. Dengan ini rukuk walaupun ia tidak sempat bertamakninah serta imamnya pada rukuk itu. Bersalahan dengan hal yang makmum yang masbuk, maka ia wajib bertamakninah serta imam padanya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita bangun tu hak nombor 2 ni.
Hak tadi sujud dia lambat, dia bangun dia sujud yang kedua, elok dia berdiri, imam tu dah rukuk dah tu. Maka dia memang tak baca Fatihah, dia pun nak rukuk, Allahu Akbar. Elok akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Dia tak sempat nak bertamak ninah walaupun 1 second. Macam selisih. Kalau solat biasa tak pakai dah tu. Tak pakai dah tu. Nah, solat Jumaat. Dia kata pendapat ulama, zahir pendapat ulama, dia kata boleh pakai lagi. Tak, ni bukan solat biasa ni, bukan boleh qada, bukan boleh solat sendiri ni. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau solat biasa tak pakai dah ni. Tak dapat dah rakaat tu, tak ada masalah lah. Nah, ni Jumaat. Baik, ikut zahiri pendapat ulama, dia kata boleh pakai lagi, dapat lagi rakaat tersebut, maka dikira dapat rakaat. Dapat dua-dua lah. Hak tadi hak pertama dapat, hak kedua ni dia terlewat nak sujud tak boleh tadi, dia dapat juga walaupun dia tak sempat bertamak ninah dengan imam pada rakaat yang kedua. Selesai. Nah, selesai. Yang ketiga, jika ia dapati imamnya telah selesai daripada rukuk. Ni imam selesai, mana tidak dah. Dia tak boleh turun lambat. Bila dia sujud yang kedua nak bangun tu Allahu Akbar, imam tidak sami Allahu liman hamidah. Tak sempat rukuk tu. Nah, macam mana? Maka wajiblah ia mengikutinya. Jangan ada rukuk lah. Bila kita bangun Allahu Akbar berdiri tu, nah, tiba-tiba imam dah sami Allahu liman hamidah, elok kita bar dia hamidah. Dia sama-sama berdiri dah, jangan ada rukuk dah. Ikut dia sujud terus tanpa rukuk, tanpa iktidal. Jangan tanpa rukuk. Sebab dia mengikut. Nah, saya baca semula. Jika ia dapati imamnya telah selesai daripada rukuk, maka wajiblah ia mengikutinya pada apa yang imam ada padanya. Makna imam iktidal, dia pun berdirilah. Imam sujud, dia pun sujud. Makna dia tak payah duk rukuk, tak payah duk iktidal. Dia tak dapat dah yang tu. Terus turun saja bersama imam. Ingat pergi rukuk pula. Orang tak tahu dia mesti dia rukuknya. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan dia makmum tidak dikira memperolehi rakaat itu, memang tak dapat lah. Sebab bila dia tak dapat rukuk, dia tak dapatlah rakaat tadi. Dan hendaklah ia bangun selepas salam imam kepada rakaat yang kedua, dan ia mendapat Jumaat dengan rakaat yang pertama. Sebab syarat mendapatkan solat Jumaat, kita dapatkan salah satu sahaja rakaat. Kalau kita dua-dua tak dapat, memang tak dapat lah. Kita kena solat zuhur tambah 4, tambah lagi 4 lah. Kalau tak dapat ada 2, kena buat 4 lah. Tidak boleh tambah 2 macam solat subuh. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, hak 3 ni pun okey lah. Masih lagi dalam ilmu yang kita belajar sebelum daripada ini. Baik, yang keempat, jika ia dapati imamnya telah memberi salam. Ni lama sungguh. Dia ada usaha nak sujud tadi tu lama, sampai peringkat bila dia sujud tu imam sujud kedua lah. Subhanallah, imam sujud hak kedua. Dia boleh sujud. Dia sama-sama naik. Bila dah habis sujud kedua, imam bagi salam. Imam dulu dia bagi salam. Nah, telah memberi salam. Elok dia boleh sujud. Yang kedua, dia bangun dia sujud. Imam dah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dia. Memang lama. Dia duduk tunggu nak sujud tadi, duduk cari ruang tu memang lama. Sampai imam habis rakaat kedua, sampai bayar tahiyat, barulah dia boleh turun. Dan bila dia habis sujud yang kedua, imam Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana dia hari ni? Baik, tuan-tuan. Maka ia tidak dikira mendapat Jumaat lagi. Tak dapat semua. Tak dapat. Tadi hak nombor 1 dapat, tak kira. Hak nombor 1 tu dapat setakat rukuk. Bila iktidal nak turun, nak ikut tu imam tu, tak boleh sampai imam bagi salam rakaat yang kedua, maka burn habis. Hak pertama pun burn juga. Tak dapat langsung dah Jumaat, maka dia kena tambah 4. Nah, zuhur. Lintas niat zuhur lepas daripada tu. Lepas imam bagi salam, bangun tu lintas dalam hati niat zuhur. Tadi niat Jumaat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa tak dapat? Kerana ia makmum tidak sempat menyempurnakan baginya serta imam. Bersalahan kalau dia mengangkat kepalanya daripada sujud, kemudian imam memberi salam, maka dia dikira mendapat 1 rakaat.
dan walaupun dia tidak membaca tasyahud bersama imamnya. Yang tadi ni dia sujud sujud yang kedua imam bagi salam, waktu dia tak dapat. Nah, kalau dia sempat mengangkat kepala sebelum imam bagi salam, maka dia kira dapat hak pertama dia. Dapat pertama jadi hak kedua dia tidak dapatlah. Macam tu. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati saya macam tu. Okey. Selesai yang keempat. Tapi hak ni payah sikit. Nah. Tapi kita setakat ni Ustaz Cik Nasir pernah solat jemaah macam ni. Pernah dah? Di mana? Pernah sesak macam ni? Umur apa dah? Umur kita 50 tak pernah berlaku pun. Umur 70 dah pun tak pernah berlaku pun. Jadi benar, jadi memang payah nak berlaku lah. Nah, tak tahulah ke depan-depan fiqh dia sudah sediakan masalah. Kalau ke depan nanti manusia makin ramai, bukan kata di Mekah, di Kedah pun jadi apa. Kita tak tahu ke depan tu. Nah, dengan apa ada kecanggihan tongkat Undertaker. Bukan tongkat Ali tau, tongkat Undertaker. Manusia makin ramai, makin bumi makin sempit. Sudah. Ke depan tu, fiqh takkan hilang. Fiqh dia akan macam tu lah. Sebab tu dia ada siap dah. Nah, tak payah duk kita nak fatwa baru. Sudah ada dalam kitab. Kita go, kita follow saja. Itu fiqh. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. 48. Okey, kita masuk sikit lagi. 49, hukum mengubahkan niat di dalam solat. Apa hukum kita mengubah niat kepada solat lain? Kita niat hak tadi masa kita takbir tu niat solat lain. Tengah-tengah kita ubah niat pergi solat lain. Apa hukum dia? Baik, apabila seorang itu bertakbiratul ihram dengan niat solat fardu. Kemudian ia mengubahkan niatnya kepada fardu yang lain. Dia takbir Allahu Akbar, aku solat zuhur. Hak takbir pertama. Tengah-tengah dia mengubah aku solat asar. Dia mengubah niat. Nah, masa dia tengah solat. Baik, kepada fardu yang lain atau kepada sunat ataupun solat fardu hak dia niat fardu zuhur tadi dia ubah kepada sunat zuhur. Sama ada fardu tukar pergi fardu ataupun fardu tukar pergi pada sunat ataupun sunat tukar pergi pada fardu. Tak kira, dia tukar niat. Boleh ke tidak? Kepada sunat ni disebut tanpa uzur. Tanpa mana kalau ada uzur boleh, kalau tanpa uzur. Atau bertakbiratul ihram dengan niat solat sunat, kemudian ia ubahkan niatnya kepada solat fardu. Atau sunat yang lain. Niat duha ubah pergi sunat lain, sunat hajat contohlah. Maka solatnya tidak sah, tak boleh. Dia niat ni benda jazam, kita niat solat tu lah. Tidak boleh diubah kepada solat lain waktu dalam solat, bila solat belum lagi selesai, tak boleh. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tidak sah dan batal, tak boleh. Maka apabila ia bertakbiratul ihram dengan solat fardu dengan bersendirian, dia masuk masjid pukul 3.30. Buat contoh, nak jadi taswir, bentuk contoh, bentuk Quran. Kalau dia solat masa pukul 1.30, 1.40 tadi dengan imam imam masjid tu tak ada masalah. 3.30 tak ada orang lah. Dia on the way, musafir, berhenti ya. Dia berhenti solat zuhur. Dia solat zuhur contoh. Dia bertakbir tu ihram dengan solat fardu. Dengan bersendirian, Arab kata munfaridun, munfarid. Solat seorang. Kemudian diqamatkan untuk solat jemaah. Tiba-tiba datang satu kumpulan. Satu kumpulan mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin 4 orang. Mereka tak ikut dia. Mereka qamat sebelah dia. Tak ada masalah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila kita masuk masjid, kita ada 2-3 orang. Kita buat jemaah kita. Hak dia tu kita tak ikut pun tak apa. Takut dia duduk diri saja, kita pergi ikut dia berhenti gitu. Jeng keren. Ingat dia solat. Tengok viral dah. Dia pergi Allahu Akbar tu jalan pergi la ilaha illallah. Dia duduk berdiri buat apa? Pegang gitu. Bodoh. Jadi kita tak kenal siapa, orang gila tak tahu. Nah, kita bacaan Fatihah dia kita pun tak kenal dia. Hak kita 3 ni tahu dah. Hak ni ustaz, kita dengar selalu dah baca Fatihah dalam solat Maghrib dan Isyak. Kita buat jemaah baru lah, ikut dia buat apa, kita tak pasti dia tu siapa. Tak ada masalah solat. Ataupun kita masuk ada solat dah 3 orang sini. Kita nak buat jemaah baru, boleh, tak ada masalah.
Solat 2-3 imam tak ada masalah. Macam RNR, pergi sini 3 orang buat satu jemaah, pergi sini 3 orang buat satu jemaah, dia buat satu, tak ada masalah. Dia masalah solat tamu. Solat tamu jangan buat 2 imam. Mana lepas azan zuhur, kalau zuhur lah, lepas tu qomat untuk imam rawatib untuk solat, kita pergi solat di belakang asing, tak boleh. Masa solat hak pertama tu kita tak boleh duk buat banyak-banyak jamaah, tak boleh, kena ikut dia. Kita musafir ikut lah, tak ada masalah. Kita musafir, kita nak qasar jamaah, kita ikut dia hak pertama tu kita buat penuh. Nanti kita hak kedua, hak solat kedua kita buat qasar. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, habis dah imam rawatib bagi salam, masuk sana satu, sini satu, tak ada masalah. Di RNR pun sama juga, hak waktu yang pertama tu solat jamaah lah. Dah habis hak jamaah pertama tu, datang hak lain, ikutlah. Sini satu kumpulan, sini satu kumpulan, tak ada masalah apa-apa. Nah, okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kita masuk masjid tak ada siapa, kita pun takbir solat zuhur. Elok sampai rakaat yang kedua, datang 2-3 orang, dia qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Mana depa nak solat fardu tu? Sebab solat fardu dia ada qomat. Nah, solat sunat tak ada qomat. Kalau sunat berjamaah dia as-salatu jami'ah rahimakumullah. Dia tak qomat, siapa qomat bodoh dan bengong. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jadi tengok diiqamahkan. Baik. Untuk solat jemaah, maka ia ubahkan niat dalam hatinya kepada solat sunat. Tadi usolli fardhu zuhri tadi. Solat zuhur kan? Dah buat 2 rakaat. Ada datang jemaah, dia pun tukar kepada solat sunat zuhur. Ataupun solat sunat mutlak dan sebagainya lah. Dan dia pun bagi salam, dah ubah tu dia tahiyat bagi salam. Baik. Dia daripada selesai 2 rakaat, saya harus hukumnya. Ia ubahkan niat dalam hatinya dengan kepada solat sunat dan memberi salam. Dia daripada selesai 2 rakaat, nescaya harus hukumnya seperti mana dinaskan di atasnya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mana dia habiskan, dia bagi salam, dia niat tukar niat hak fardu zuhur tadi, tukar pi sunat, dia bagi salam, dia masuk dalam jamaah solat berjamaah. Sebab solat berjamaah itu afdal. Nah, salatul jamaah tafdulu min salatil fardhi bi 77 darajah wa fi riwayatin ukhra bi 25 darajah. Solat berjamaah itu lebih baik daripada solat seorang diri dengan kelebihan 27 darjat, ataupun riwayat lain 25 darjat. Jadi hang solat seorang dapat 1, jadi ubah niat hak solat fardu pergi pada sunat, dia masuk jamaah solat ikut jamaah. Boleh, nah harus. Yang ni harus lah. Hak lain pada ni tak boleh. Duk ubah-ubah niat, hukum dia tak boleh, batal solat. Yang ni je boleh. Sebab apa? Sebab kita nak tukar daripada hak rendah pahala, hak sikit pahala, nak pergi pada yang banyak pahala, dikira dibolehkan dalam syarak. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu kalau tengah solat. Kalau sedang solat, kalau dah habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis dah solat, tiba-tiba datang 2-3 orang tadi, dia pun depa pun solat berjamaah. Agak-agak Cik Nasir nak ikut jamaah kan nak belah. Cik Nasir, solat habis dah bagi salam dah, depa baru datang solat jamaah. Cik Nasir nak ikut berjamaah ke Cik Nasir nak belah? Jawab. Belah. Oh, belah. Belah tak didik lah. Dapat 1 tadi kan. Tadi dapat 1, kita solat seorang. Dah habis dah. Tiba-tiba datang kumpulan bajak, kita ikut mula. Dapat 27. Nak pergi mana? Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kecuali bini nak beranak, tak apalah tu. Baik, boleh. Kita dah habis solat sendiri, tiba-tiba datang buat jamaah, kita ikut semula. Nama dia i'adatus solat, mengulangi solat. Solat boleh ulang, tak ada masalah. Selagi mana dia belum habis waktu, kita ulang. Bila kita ulang semula, maka hak mana nak pakai ni? Nak pakai hak solat seorang diri tadi ke sebagai solat zuhur, dan hak jamaah ni sebagai tambahan, ataupun solat hak jamaah ni kita nak pakai sebagai solat zuhur, yang solat seorang diri sebagai tambahan, sebagai sunat aja. Maka ulama khilaf. Ada ulama kata hak solat seorang tu dah dipakai,
Hak jamaah itu dikira sunat tambahan. Ada ulama kata yang dipakai adalah yang jamaah, yang hak solat itu dikira tambahan. Tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa, tak ada masalah. Nah, khilaf yang tidak menimbulkan masalah apa-apa. Dua-dua itu diterima oleh kau. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Habis. 8.40. Aku baca habaq 50 ni sampai pukul 9. Nak? Hak 9 ni panjang ni. Tapi hak 9 ni kita skip sah. Nah, skip sah sebab dia panjang. Sebab kita nak tak masuk isyak lagi kan. Tak ya, kalau saya baca hak 50 ni dia panjang, tuan-tuan. Setengah jam ni. Kita baca 51, dia pendek sikit. Nah, okey, ambil 51 kita penutup. Penutup 51 nanti ingat balik ya. 50 kita skip, nanti ingat balik ya. Takutlah jawab. Baik, tutup ingat 51. Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Okey. Ni bab sujud sahwi. Berkata al-Imam Ar-Rafi'i, jika imam memberi salam sedangkan ia lupa sujud sahwi dan makmum pun lupa juga memberi salam, dia sertanya. Jadi imam dia solat, contoh dia tak baca tasyahud awal. Dia bangun tu Allahu Akbar, nak cerita masalah. Nah, jadi kita makmum ikut je Allahu Akbar, jangan duduk tahiyat awal. Bila imam tidak duduk, dia terus bangun dan berdiri tegak, maka kita nampak dah dia berdiri tegak, kita pun Allahu Akbar bangun. Jangan duduk baca tahiyat. Siapa duduk baca tahiyat, batal solat. Nah, sebab tahiyat awal bukan rukun, dia adalah sunat abad. Baik, kita ikut je. Nanti kita telah nanti tu imam sujud tu sahwi. Tu imam pun nanti aku sujud sahwi, sama-sama tahu dah. Imam pun tahu dia terlupa duduk, dia akan sujud sahwi. Makmum pun tahu imam terlupa duduk, dan makmum akan kata imam akan sujud sahwi. Apa solat? Solatlah panjang sikit 4 rakaat contohlah. Dalam solat ni apa-apa boleh kita jadi duduk khayal kata. Nah, nanti at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, habis tahiyat akhir, imam terlupa nak sujud sahwi. Tadi ingat dah nak sujud tapi dah panjang masa 4 rakaat. Nah, lupa dia kata assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum pun terlupa juga, ingat nasi Arab, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama terlupa. Imam terlupa nak sujud, makmum pun terlupa nak sujud, cerita dia macam tu. Nah, okey. Kemudian dia kata, kemudian teringat imam bahawa ia terlupa sujud. Lepas bagi salam, assalamualaikum tadi, lepas bagi salam dalam tempoh yang tidak lama, dia ingat balik terlupa sujud tadi. Dan dia pun sujud. Dia pun sujud mula, Allahu Akbar. Lepas bagi salam, dia ingat balik, dia pun Allahu Akbar, sujud sahwi. Dua lah. Kemudian Allahu Akbar, duduk antara sujud. Kemudian sujud semula Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, jangan macam tahiyat dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baik, bila dia sujud, maka hendaklah makmum itu turun sujud bersama imam. Ingat. Nah, imam bila dia sujud, kita wajib ikut. Sebab bila imam dah bagi salam dengan lupa, nama dia, patut dia sujud sahwi, tapi dia terlupa, maka dia pun bagi salam. Maka bagi salam imam yang lupa itu dikira tidak memutuskan kedua. Kita hak ikut dia tak putus lagi sebab dia bagi salam tu terlupa. Kita pun terlupa juga, bagi salam juga. Maka bila dia bingkah bangkit untuk sujud semula, kita dikira masih ikut dia. Kita wajib ikut. Siapa-siapa tak ikut, batal. Walaupun dah bagi salam. Macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, berbeza kalau dia bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia wirid. Itu kita tak wajib ikut dah. Kedua kita terputus dengan salam imam yang tidak lupa. Kita nak ikut dia wirid sekali, nak aminkan doa dia boleh. Kita nak istighfar sendiri, nak doa sendiri, ataupun kita nak caw, terpulang pada kita. Tidak ada kaitan dah. Tapi kalau dia lupa sujud sahwi dan dia bagi salam dan lupa, kemudian dia sujud semula, kita yang tu wajib ikut sebab kedua kita belum putus lagi. Nak ikut. Siapa tak ikut, batal solat. Ingat ni banyak berlaku ni. Lebih-lebih lagi hak duduk di balik tabir. Masalah. Nah, perempuan lah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Berdasarkan imam itu kembali
masuk semula ke dalam solat. Bila dia masuk semula, maka kita tak putus lagi kedua sebab dia bagi salam tadi terlupa, wajib ikut. Bila kita dah ikut sujud 2 kali, maka nak keluar balik kena bagi salam. Kalau kita tak bagi salam, kita pergi bangun macam tu je, berjalan, batal solat. Kena bagi salam. Assalamualaikum kali lagi lah. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah boleh kita selesai. Kalau sujud sahaja, tanpa bagi salam, solat kita batal. Kalau kita bangun jalan, batal. Nah, ingat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan berkata Imam Ar-Rafi'i lagi, dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat dia bagi sujud itu, imam terlupa Assalamualaikum warahmatullahi, imam terlupa nak sujud, makmum ingat, makmum kata tak sujud menatang ni. Menatang tu imam. Orang Terengganu dia menatang biasa, menatang mana ni biasa. Motor menatang, motor menatang. Semua menatang dia. Biasa bahasa dia. Orang lain kita pelik kata menatang. Tak sujud tu imam. Dia ingat. Dia ingat tapi dia pun malas sujud, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam bagi salam dalam keadaan imam tu terlupa nak sujud. Dia tak ingat. Makmum ingat tapi sengaja bagi salam sebab dia malas, dia pun bagi salam sebab sujud sahwi sunat je. Dia pun bagi salam tapi dia tahu dia bagi salam. Hak tadi sama-sama terlupa tak apa. Nah, hak ni imam je terlupa, makmum tahu tapi dia tak sujud, dia bagi salam. Kemudian imam kembali sujud sahwi. Imam tadi bagi salam lupa, bila dia ingat lepas bagi salam dia ingat balik, dia sujud semula. Bila dia sujud semula, nak ikut tak? Sudah. Nak ikut? Ikut jeng-jeng. Bila imam kembali sujud sahwi, maka makmum janganlah mengikutnya. Sebab apa? Sebab makmum tadi tahu dah, dia sengaja tak nak sujud, tiba-tiba imam masuk balik, dia boleh ikut dah sebab dia tadi patut sujud. Dah dia sengaja tak nak sujud, bila dia bagi salam, imam sujud sebab dia lupa, dia tak lupa sujud apa. Ada ikut tu. Payah kat ni. Payah juga ni. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ginilah. Jadi kita jaga kita macam Covid pula. Maknanya kalau kita tadi bagi salam, kita tahu imam tak sujud dan kita pun tak nak sujud, kalau tiba-tiba imam pergi sujud, jangan ikut. Sebab kita sengaja bagi salam. Tapi kalau kita pun terbagi salam juga, ikut imam, terlupa juga, imam sujud, wajib sujud. Ingat boleh kena balik hafal mana ni. Sepak batu lupa. Aduh. Kerana salamnya makmum dengan sengaja tadi tu mengandungi putus kedua. Putus lah, tak boleh ikut. Ikutan dengan imam. Dan ini jelaslah bahawa kekal kedua tidak putus ikutan imam itu selepas salamnya dengan lupa untuk sujud sahwi atau lalai dengan meninggalkan sunat ab'ad di dalam solat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalaulah imam bagi salam dan kita tahu tadi kita bersama dengan dia contoh tak baca tasyahud awal ataupun dia tak kunut ke subuh tu, kita tahu kita standby dia sujud, kita nak sujud, tiba-tiba dia bagi salam, maka ihtimal dia lupa, kita ingat diberi 2 pilihan. Ingatlah, kita yang tahu imam tu tak payah subhanallah, tak payah. Kita diberi 2 pilihan, sama ada kita bagi salam ikut dia ataupun kita sujud je. Biar bila bagi salam dia terlupa, kita ingat, kita sujud Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud, kemudian Allahu Akbar sekali lagi 2 kali tau sujud sahwi ni, kemudian Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, tak ada masalah. Tak ada masalah dah. 2 pilihan, sama ada kita sujud ataupun kita bagi salam ikut imam. Bagi yang ingatlah dia boleh buat 2 pilihan. Tapi kalau kita pilih untuk tidak sujud, nak bagi salam ikut imam, kalau imam sujud semula, kita jangan ikut. Itu sahaja. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesailah. Apa itu? Nanti kita akan sambung, kita akan patah ke belakang semula had 50 dan kita akan lompat pergi pada 52, insya-Allah 2 minggu, mana bulan seterusnya lah, bulan Februari insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan pada malam ini berkaitan dengan solat imam dan makmum.
Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.